Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Dalam video ni saya akan review sepasang wireless RGB desktop speaker dari brand Red Dragon. Dan untuk Red Dragon ni dia bukanlah satu brand yang stranger dekat channel YouTube Mona Lisa ni kan. Dah banyak kali kita orang review produk dari Red Dragon disebabkan yelah harga dia marhain, sangat-sangat mampu milik. Lepas tu dari segi kualiti pun selalunya kualiti dia tu okey, at least kenalah dengan harga dia. Dan persoalan dalam video ni, adakah speaker ni pun bagus juga? Yang tu kita akan tengok kejap lagi. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe dekat channel YouTube Mona Lisa kalau korang belum subscribe lagi. Jom! Jadi ni dia Red Dragon Andante GS812, sepasang RGB desktop punya speaker yang guna dua jenis connection. So tak kisahlah sama ada korang nak guna dia dalam AUX punya mode ataupun guna Bluetooth 5.0. So ni bermaksud bila kita dah set up dia dekat PC guna AUX ataupun mana-mana device yang support 3.5mm audio jack, kita juga boleh connect dia guna Bluetooth. Contoh dekat smartphone ataupun dekat device lain kan, tak kisahlah selagi dia support Bluetooth, kita boleh connect dia. And then cara nak tukar connection tu ataupun connection mode dia tu, just tekan satu button. Macam biasa, mula-mula sekali kita akan cakap pasal dia punya design dulu. Okay, so dari segi bentuk dia just petak. Okay, bentuk dia macam traditional punya speaker lah. Dan personally saya tak ada masalah, dia nampak minimal, dia tak nampak macam over ataupun pelik sangat. So dekat bawah ni ada a few foam feet dekat bahagian bawah dia, tapak foam. So untuk elak dia daripada bergerak and then kurangkan gegaran dekat speaker ni sendiri. Lepas tu untuk housing dia, actually dia guna kayu tau, dia bukan plastik. Sekejap saya cuba ketuk. Saya harap korang boleh dengar. Saya tak pasti kayu apa dia guna, tapi make sure korang cuba elakkan dia daripada kena air ataupun guna dalam tempat yang lembap lah kan. Sebab kalau dia guna fiberboard punya material, kayu yang fiberboard, kemungkinan dia boleh jadi bengkak kan kalau kena air. So make sure korang hati-hatilah. And then untuk bahagian depan ni ataupun apa bahagian faceplate untuk bahagian depan ni dia plastik. Lepas tu dia ada accent yang glossy sikit dekat bahagian tepi ni. Okay. And then dekat sini korang boleh nampak juga dia punya RGB strip. Apa yang menarik dia punya RGB strip ni, kita boleh nampak dari tepi je. Kalau kita tengok dari depan, dia tak nampak sangat kan. Tapi kalau kita tengok dari tepi, baru dia nampak. So dia tak over sangat. Lepas tu dekat bawah ni, dia ada satu logo Red Dragon. Kiri kanan dia ada logo. So korang boleh nampak lah perbezaan antara yang kanan dengan yang kiri. Ke yang ni kiri? Kanan? Kanan? Kiri? Saya pun confused. Tapi yang kiri kanan ni dia ada beza lah. Okay, position LED strip dia dengan position dia punya logo tu. And then untuk grill dekat depan ni, dia metal grill. So korang boleh tengok dia punya speaker and then dia punya bass driver. Lepas tu untuk dia punya RGB strip ni, dia actually ada beberapa mode yang kita boleh tukar. Macam sekarang ni dia macam RGB punya wave kan, dia ialah RGB. Lepas tu kalau kita tekan button dia dekat tepi ni, yang ni mode dia based on audio yang keluar dari speaker ni. So kalau kita pasang lagu ke, tengok movie, main game, bar dia akan naik lah, dia jadi macam audio bar. Macam sekarang saya tak ada pasang apa-apa sebab tu dia duduk dekat bawah je. And then kalau kita tekan sekali lagi, sekarang ni dia gradient pula, dia RGB gradient. Jadi dia akan cycle through colour satu-satu. Macam sekarang ni macam hijau kan, and then dia jadi macam biru, lepas tu mungkin purple, merah. Nampak tu dia bertukar. And then last sekali, static punya colour. Untuk static punya colour ni, kalau macam sekarang biru kan, kalau korang nak tukar dia jadi warna merah ataupun warna hijau, warna purple, tak kisah. Korang kena ulang balik step tadi. Tekan sampai dia dekat static balik, baru colour dia akan bertukar. Kita tak boleh nak tukar directly dekat sini. And then bila kita tekan sekali lagi, dia akan cycle balik lah. Lepas tu kalau kita nak off terus, maybe korang tak suka RGB ni, korang boleh hold button dia tu. Jadi button yang saya cakap tadi tu, dia berada dekat speaker belah kanan. And then position dia pun dekat bahagian kanan speaker. Ni speaker kanan, dia duduk belah kanan. So kita akan tengok satu-satu button dan input yang ada dekat bahagian tepi ni. Mula-mula sekali dekat atas ni dia ada dua tombol. Okay, dua tombol, satu untuk volume, satu untuk bass. Untuk yang volume ni dia ada klik setiap kali kita pusing dia tu. Dia ada macam klik lah, kita boleh rasa macam mouse wheel tu kan. Tapi untuk bass dia just smooth. And untuk tombol ni dia boleh lah, dia tak adalah solid sangat and dia plastik. Tapi
Ya, okey lah. Kalau kita tak kasar sangat tu saya rasa tak ada masalah. And then dia ada satu LED indicator kecil dekat bawah. Saya tak tahu korang boleh nampak ke tak. So bila kita on ataupun nak masuk Bluetooth mode, dia akan berkelip lah merah biru. And then dekat bawah ni ada button yang saya tekan tadi untuk nak tukar mode RGB dia, mode LED dia tu. And then ada satu button untuk kita nak tukar dari mode AUX kepada mode Bluetooth. And then dekat bawah ni dia ada dua port, satu untuk headphone dan satu lagi untuk mikrofon. Basically dua ni dia pass through disebabkan, okey jap saya tunjuk dia punya kabel. Okey, since kabel AUX yang kita akan guna, yang kita akan pasang dekat PC tu, dia ada dua kan, headphone dengan mikrofon. Jadi basically kita tak ada space ataupun tak ada port untuk nak pasang headphone. That's why dia ada pass through dekat sini. So korang still boleh pasang headphone dengan mikrofon directly dekat speaker ni. So ni dia punya kabel. Tapi kalau korang nak pasang dekat device lain, contoh nak pasang dekat smartphone ke apa kan, korang just guna satu kabel je lah, abaikan je lah kabel yang mikrofon ni. And then dekat bahagian bawah sekali dia ada satu kabel yang non-detachable, kabel yang saya tunjuk tadi. Lepas tu ada USB-A punya port untuk kita connect speaker yang second. So dekat speaker second dia guna satu kabel, which is kabel USB-A yang kita akan pasang dekat sini macam tu. Lepas tu of course lah sekali ada satu port untuk dia punya power cable. Cuma apa yang macam pelik sikit lah, kalau speaker yang belah kanan ni, yelah dia punya kabel dekat bahagian tepi kan. Okay, kabel dia semua dekat bahagian tepi, belakang ni kosong. Tapi untuk speaker yang second pula dia just ada satu kabel dekat belakang, tepi tak ada. Kenapa dia tak buat, yelah dua-dua speaker ni ada kabel dekat belakang je. Saya rasa lagi better untuk kabel management semua tu kalau semua benda ni duduk dekat bahagian belakang. Macam sekarang ni saya guna connection Bluetooth untuk connect dia dekat smartphone. Dan untuk pengetahuan korang, speaker ni cuma 2.0 stereo dan bukan 2.1 stereo. Jadi apa beza antara 2.0 dan 2.1 stereo ni kan? Basically 2.1 stereo ni dia ada dedicated subwoofer, macam setengah speaker yang lagi high end kan, contoh macam Katana ke macam Logitech, ada yang datang dengan dedicated subwoofer yang kotak besar tu. Tapi untuk Red Dragon Andante ni dia tak ada. Tapi walaupun dia tak ada dedicated subwoofer, dia ada bass punya driver dekat bahagian depan ni, dua biji bass driver bersaiz 75mm, and then dua speaker yang guna driver yang lagi kecil lah. Dan bila saya test dia punya bass tu, saya naikkan bass guna tombol bass yang dekat tepi, memang kita boleh rasa dia punya beza. Kita boleh dengar, kita boleh rasa bass dia tu. Cuma of course lah dia tak sekuat speaker yang ada subwoofer ni kan. But dah cukup bagus lah, lebih daripada apa yang saya expect. Cuma yelah macam saya cakap, dia tak kuat sangat. Lagi-lagi kalau kita duduk jauh sikit dari speaker ni, memang bass dia tu akan kurang lah sikit. Tapi yes, memang ada perbezaan bila kita adjust dia punya tombol bass dekat tepi ni. Sound yang keluar dari Red Dragon Andante ni saya boleh kata bagus, dia memuaskan and then dia kuat. Tapi apa yang kurang daripada dia punya sound is detail dia tu. Basically kalau korang main game ataupun pasang lagu yang ada banyak instrumen, lepas tu main game pun yang banyak benda tengah berlaku dalam satu masa kan, ada karakter bercakap, ada bunyi tembakan, ada bunyi kereta, banyak benda, dia punya detail tu akan bercelaru lah sikit, tak berapa jelas, dia akan bercampur semua dan dia tak jelas sangat lah. So dia punya detail tu kurang. Tapi untuk dia punya bass, dia punya mid dengan dia punya highs tu saya rasa dia okay lah, not bad. Yang kurang just dia punya detail dia tu je. And then untuk distortion pula, distortion dia pun boleh kata okay, tak ada masalah. Tapi saya ada perasan lah sekali dua tu, masa saya test dia at volume yang kuat, tak adalah max volume tapi volume yang agak kuat, adalah sikit dia macam bunyi pecah-pecah. Tapi tu pun jarang lah, cuma sekali dua je berlaku sepanjang saya test dia. And keep in mind tu pun saya test pada volume yang memang betul-betul kuat lah, hampir max ataupun dah max lah masa tu. So saya boleh cakap yang dia punya distortion tu bukan satu isu lah untuk normal use. Korang boleh dapatkan Red Dragon Andante GS812 ni sekitar harga RM169. Yang ni harga saya tengok dekat Shopee. Jangan tengok dekat website dia, yang tu memang mahal. Korang kena tengok dekat Shopee ataupun tekan link dekat bawah nanti. Dan to be honest, dengan harga tu saya rasa berpatutan lah.
Tapi kalau korang ni memang pentingkan gila audio quality, dan Andante ni bukan untuk korang, sebab macam saya cakap tadi, dia punya detail tu tak perform sangat. Tapi sekadar untuk nak tengok movie, nak main game, nak dengar lagu, saya rasa memang tak ada masalah. Memang boleh kata best lah juga kan, sebab dia punya bass tu memang syok lah. And then bila kita adjust dia punya bass tu, memang dia ada efek, bukan sekadar gimmick. Tapi ada je beberapa benda yang saya tak suka dekat Andante ni, cuma ni memang sangat-sangat remeh lah. Bukan saya nak komplain ataupun benda ni efek performance speaker ni, cuma saya sekadar nak berkongsi. Mula-mula sekali dia punya power cable yang dia bagi tu boleh kata agak pendek, saya tak pasti panjang dia berapa, cuma untuk kita nak set up dekat meja semua tu, saya rasa macam agak pendek lah dia punya kabel. And then untuk position ialah kabel dengan button dekat bahagian tepi dia ni, saya rasa position ni macam awkward sikit. Better dia orang letak dekat belakang kan, sebab senang untuk kita nak buat kabel management, nak sorok kabel dia tu, tak nak kasih nampak kan bila duduk dekat bahagian belakang. Bila dekat tepi ni dia akan nampak lah, so macam tak clean sangat. And then yang paling last sekali, kalau lah kan boleh diorang letak tombol volume dengan bass tu dekat bahagian depan dia instead of dekat tepi, so senang kita nak adjust volume dengan bass on the fly. Macam yelah dia duduk dekat depan kan, instead of dekat bahagian tepi macam ni. Tapi macam saya cakap, ni just memang sangat-sangat remeh, tak efek apa-apa pun, sekadar saya nak berkongsi lah dengan korang. So itu je untuk video kali ni. Kalau korang rasa video ni membantu, korang suka video ni, apa kata korang tinggalkan like, dan terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe pada channel YouTube Mona Liza kalau korang belum subscribe lagi. Dan itu saja dari saya Adli di channel YouTube Mona Liza. Biar deboh. Jumpa lagi.